fata'sallahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Surah ke-47 surah Muhammad ayat 8 dan 9. Dan orang-orang kafir, kata Allah, fata'sallahum, maka celakalah bagi mereka, kecelakaanlah bagi mereka, wa adalla a'malahum, dan Allah menyesatkan amalan-amalan mereka. Pasal apa? Orang tidak beriman, orang yang tidak berkeyakinan dengan agama Allah ini, orang yang Allah sebut celaka dan kemudian disesatkan segala amalan. Pasal apa? Apa kesalahan mereka? Pasal buat hidung kembang. Dzalika bi annahum, yang demikian adalah kerana mereka karihu ma anzalallah, mereka membenci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Bencilah yang buat hidung kembang tu. Oi muslimat, nampak? Ustaz ni macam-macam ada dia kata. Fa ahbata a'malahum, maka terhapuslah segala pahala amalan mereka. Jangan main-main. Ni yang duduk di Mekah ni, kalau mereka bagi peluang saya ceramah di Mekah, aku ceramah lah ni wukuf di Arafah ni. Nak peringat yang ni dulu. Kok sat lagi tak dapat haji mabrur, dapat haji Marlboro. Perempuan dapat haji nak motor. Tuan-tuan tolong rapat sikit, tak payah duduk kat pintu boleh tak? Main rapat-rapat je. Bukan nak main selalu. Saya buat contoh tadi contoh masalah keyakinan. Bila akidah rosak, ilmu agama tak ada, orang mempersenda-sendakan ayat-ayat Quran, kita pun sokong, kita pun pulun sama naik. Benci saja terhadap Al-Quran, terhapus segala pahala amalan. Bukan saya kata, Al-Quran sebut surah Muhammad surah 47 ayat 8-9. Ada hafiz ni, quote lah, boleh semak bacaan saya. Takat dia hafiz, saya tak heran. Ni bapa hafiz. Pasal apa? Anak nama Muhammad Hafiz. Saya tengok baru-baru ni CD ustazah peli-peli undang-undang Islam. Kan saya nak bohong, ada di rumah saya di Kuala Lumpur. Saya ada 2 rumah, satu di Sungai Petani, satu di Kuala Lumpur. Tapi bini satu juga, sedang mencari di belah Kuala Lumpur tu. Saya tengok CD tu, saya berasa terkejut ni. Orang yang berpendidikan agama yang begitu tinggi boleh mempersenda-sendakan Al-Quran. Ini asyik nak potong tangan orang, nak potong kaki orang. Esok kalau kaki dan tangan pun tak ada, dia curi dengan mulut, nak potong dengan mulut. Ni saya nak bagi tahu kat tuan-tuan dan puan-puan, ayat Quran dulu. Tujuan utama Al-Quran diturunkan sebagaimana firman Allah di dalam Suratun Nisa surah keempat ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wala takulil khainina khasima. Suratun Nisa surah keempat ayat 105. Saya tanya Syekh Muhammad Ismail Amrani, seorang ulama hadis di bumi Sana'a, Yaman, tahun lepas ketika saya berada di sana. Syekh, ayat Quran ni adakah sebagai dalil, sebagai hujah menjadi kewajipan melaksanakan undang-undang Islam? Tu soalan saya kat dia. Dia tengok, naam, ya. Apa maksud ayat tadi? Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya Allah kata,
Kami telah menurunkan Al-Quran yang membawa kebenaran. Apa yang ada dalam Quran jangan ragu. Semayang ikut Quran, puasa ikut Quran, pi haji ikut Quran, pemerintahan tak mau ikut Quran, ekonomi tak mau ikut Quran, pendidikan tak mau ikut Quran, ragulah tu. Allah berfirman di dalam suratul Baqarah pada ayat 147, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah kamu tergolong di dalam golongan orang-orang yang ragu. Kena yakin dengan Quran. Macam mana orang sembahyang, puasa, zakat, haji, tiba-tiba bila kita bicara tentang wajib melaksanakan undang-undang Islam, dia buat hidung kembang. Al-Quran diturunkan, kata Allah, membawa kebenaran untuk apa? Adakah Al-Quran diturunkan oleh Allah semata-mata untuk dilagu-lagukan? Tahu dilagu-lagukan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, boy. Hukum mat dia hafal habis. Mat lazim kalimi musaqqal 6 harakat. Mat wajib 5 harakat tepat. Mat jaiz 2, 4 atau 5. Tu dia. Mat sentul tak ada. Hangpa jangan duk merapu mat sentul tak ada. Oh, boleh baca punya sedap. Adakah Al-Quran diturunkan semata-mata untuk itu? Alladzina atainahumul kitab yaslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ayat 121 suratul Baqarah. Ayat 120, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tabi'a millatahu. Allah cerita pada ayat 120, selagi tidak akan redha Yahudi dan Nasrani sehingga kamu ikut cara hidup mereka. Ayat 121 Allah jawab pula, golongan yang tidak boleh dan tidak mampu nak ditipu daya oleh Yahudi dan Nasrani ialah orang-orang yang kami beri Al-Quran, kemudian mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Apa maksud baca Quran dengan sebenar-benar bacaan? Ya, saya tidak nafi baca Al-Quran dengan hukum tajwid. Tak cukup. Yang kedua, memahami makna ayat-ayat yang dibaca, itu pun tak cukup. Yang ketiga, mengamal segala isi kandungan yang terdapat dalam Quran. 3 syarat ini masuk dalam kategori haqqa tilawati, orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bih, mereka inilah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau sekadar pandai baca Quran jadi qori, kita jadi kari gulai, nah tak cukup Haji, tak cukup. Nah, takat dia pandai bahasa Arab, dia buka Quran, dia boleh terjemah pun tak cukup, melainkan dia kena amal segala isi kandungan Al-Quran. Sebab itu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah membawa kebenaran. Dan Allah kata untuk apa Al-Quran diturunkan? Litahkuma bainan nas, supaya kamu menghukum manusia. Macam mana nak hukum pencuri? Macam mana nak hukum penyamun perompak? Adakah kita buat undang-undang peraturan kita sendiri? Mencuri 3 bulan penjara, merompak 10 tahun penjara. Dah, Tuhan sebut bima arakallah, dengan apa yang dinyatakan oleh Allah. Allah kata pencuri potong tangan, suratul Maidah ayat 38. Pencuri wajib potong tangan. Perompak, penyamun, Al-Maidah ayat 33. Ada 4 hukuman terhadap penyamun dan perompak. Hampa tengok sendirilah suratul Maidah 33. Yang berzina